Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Syukur Alhamdulillah kerana pada pagi ini dapat kita meneruskan kuliah kita minggu yang ke-9 dan kita masuk pada bab yang ke-9, dakwah Islamiah, yang mana dakwah adalah sebahagian daripada pengutusan para Nabi dan Rasul, yang mana Allah Ta'ala menyebut diutuskan para Nabi itu dua kerja je, ani'budullah wajtanibut taghut, iaitulah untuk menyembah Allah dan menjauhkan taghut. Inilah daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad. Seruan dakwah itu adalah tetap sama, mengajak kepada Allah dan menjauhkan kepada pelampau. Dakwah Islamiah. Right. Dan Islam dengan dakwah tidak boleh dipisahkan, ibarat aur dengan tebing, isi dengan kuku, lagu dengan irama. Jadi benda itu memang selari. Walaupun anda sebagai engineer, lawyer, arkitek, sebagai pengurusan, sebagai ahli politik, sebagai usahawan, sebagai manusia biasa, sebagai penggali kubur, tetap kena melakukan dakwah. Kena buat kerja-kerja dakwah. Apa makna dakwah? Dakwah simple pengertian kita boleh faham, iaitulah duta. Kita menjadi duta Islam. Maknanya kita ni adalah role model kepada orang bukan Islam. Dakwah ni maknanya kita nak memperkenalkan Islam kepada mereka, kepada orang bukan Islam, kepada non-Muslim, not yet Muslim, kepada yang belum Islam lagi. Jadi kita nak lakukan dakwah. Sebab itu dakwah ni terlalu luas, sekecil-kecil sampailah sebesar-besar. Sekecil-kecilnya apa? Kalau tengok sampah dekat jalan, duri dekat jalan, ada suatu benda yang menghalang, itu paling kecil tu, itu pun sebahagian dakwah. Paling besar apa? Mengangkat kalimatullah yang ulia, berperang di jalan Allah. Apabila khalifah mengarahkan jihad, maka itulah yang perlu dilakukan. Alright. Jadi kita tengok sedikit tentang dakwah ni bagaimana. Alright, kita tengok sedikit definisi dakwah. Yang mana kalau kita dakwah, kita sebut dakwah apa? Kita seru, kita menyampaikan, kita mengajak, kita memanggil. Sama ada kepada yang hak atau yang batil. Istilah Quran kata mengajak juga, tetapi mungkin ada mengajak kepada taghut, mengajak kepada Islam. Jadi istilah mengajak ni, dakwah ni maknanya boleh jadi mengajak kepada baik ataupun mengajak kepada buruk. Sebab tu dipanggil dakwah Islamiah, mana mengajak kepada Islam lah. Kalau dakwah saja, ad-da'watu ila ta'am, ini istilah jahiliah. Istilah jahiliah maksudnya apa? Maksudnya zaman jahiliah ni kalau sebut dakwah ni ajak makan je. Makan, itulah dakwah. Dakwah tu ajak kepada makan. Tapi kalau istilah dakwah kita nak tengok, iaitulah usaha yang dilakukan untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Jadi kita nak ajak manusia supaya manusia itu lakukan kebaikan. Kita ajak diri kita dan juga orang ramai untuk buat baik. Itu maknanya usaha itu apa dia? Apakah usaha ni? Ya, itulah mengenai segala seni dan metod ataupun kaedah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia, baik dari segi akidah, syariah maupun akhlak. Jadi maksudnya apa juga ilmu, kaedah, cara yang mana Islam boleh tersampai. Kalau hari ini kita boleh sampaikan Islam melalui media massa, maka kita kena lakukan dengan media massa. Kalau kita boleh sampaikan dakwah melalui WhatsApp, guna WhatsApp. Melalui drama filem, kena ada pengarah filem yang Islamik. Dia menyampaikan mesej Islam. Kalau boleh melalui dakwah ini disampaikan melalui hiburan,
kena sampaikan dalam hiburan. Kalau boleh dakwah sampai melalui pemimpin memanglah itulah kerja dakwah. Maknanya itu adalah melalui politik, mana penguasaan politik. Itu memang betul. Melalui kepimpinan, melalui surat, melalui arahan, melalui apa saja yang mana kita sampaikan itu tentang akidah, syariah dan juga akhlak. Apa dia tentang akidah? Tentang keyakinan, keimanan, kepercayaan, tentang perkara sam'iyat, perkara yang kita dengar kan, perkara tentang nubuah, tentang kenabian, tentang ketuhanan. Itu tentang akidah. Tentang syariah mungkin dalam bab ibadat macam mana, dalam bab munakahat, nikah kahwin macam mana, dalam bab muamalat, hubungan sesama manusia macam mana, dalam perbankan, insurans, takaful Islam, kan? Contohlah insurans Islam macam mana. Dan juga fiqh jinayat, dalam fiqh jinayat Islam ada yang kita dah sebut sini dalam bab takzir, dalam bab hudud, bab qisas. Itu semuanya boleh mesej dakwah disampaikan kepada kepahaman syariah ini. Dan juga akhlak kita dah sebut perkara yang telah mendalam, tertanam di dalam diri kita. Jadi semua metod tadi kita sampaikan itulah dakwah, tapi dengan syarat niat untuk kita nak menyebarkan Islam, dapat pahala. Allah Ta'ala tak tanya berapa ramai kau berjaya, tak ditanya sejauh mana berjaya ataupun tidak. Kalau kita tengok pandangan daripada Ibn Taymiyah, dakwah ni adalah satu usaha untuk menyeru manusia agar beriman kepada Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, iaitulah dengan membenarkan segala perkara yang disampaikan mereka dan mentaati apa yang diperintahkan. Maknanya Allah sampaikan macam mana melalui Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, oleh Nabi, maka kita benarkan apa yang disebut. Allah Ta'ala kata Tuhan itu satu, maka kita kata satu. Allah Ta'ala kata kena sembahyang 5 waktu, kan? Nabi terangkan, maka kita kena benarkan apa dan kita kena taati. Alright. Jadi dakwah ni kita tahu apa konsep dia, pengertian dia dan bagaimanakah pensyariatan dia. Bagaimanakah hukum dakwah ini? Hukum dakwah ni macam mana? Sebenarnya terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum dakwah. Pertama, fardu ain, dan yang kedua fardu kifayah. Okay, fardu ain ni apa? Fardu ain ni setiap individu. Mana ayatnya? Allah Ta'ala menyebut dalam firman-Nya, iaitulah ayat lain wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, dan hendaklah minkum ini menunjukkan likulli, kamu semua menyampaikan dakwah, mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Wal takum minkum ummatun, satu umat, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, mengajak manusia kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, perintahkan orang berbuat baik. Maknanya perkataan amar, fi'il amr dalam ayat ini menunjukkan wajib. Wajib apa? Wajib semua orang. Cuma wajib semua orang tu berdasarkan kapasiti masing-masing. Wa ulaika humul, mereka orang yang berjaya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika. Maknanya cegah kemungkaran. Maknanya ini menunjukkan perkataan fardu ain. Fardu ain di sini maksudnya setiap orang menyampaikan dakwah. Maknanya kalau Ustaz, saya takkan nak sampaikan dakwah, saya petani saja. Sampaikan dakwah dalam keluarga engkau, keluarga anda. Bukan bermakna sampaikan dakwah kepada kerajaan. Maknanya sampaikanlah dakwah kepada tanggungjawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyat. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang apa yang dipimpin. Maksudnya kat sini apa? Dakwah ni terberat di bawah responsibility kita lah, tanggungjawab. Kalau fardu kifayah, ulama membahaskan ayat yang sama. Wa takum minkum. Perkataan minkum itu nak menunjukkan sebahagian. Maknanya nak sebutkan sebahagian. Kenapa sebahagian? Sebab bukan semua orang pakar dalam bidang yang kita kata khusus tentang Islami. Kan? Ada orang dia engineer tapi dia tahu tentang bab solat. Dia hanya sampaikan solat ialah kepada orang-orang lain. Pergi duduk dekat office dengan dia sebagai, okey jom kita sembahyang, jaga sembahyang. Dia terangkan. Dia sampaikan dakwah. Ikut ke level dia, fardu kifayah.
Maknanya kena ada satu golongan, kelompok dalam company, syarikat, dalam rumah, dalam ni, mesti ada orang yang mengingatkan untuk menyampaikan dakwah. Sebab itu ulama berbahas ini fardu ain ataupun fardu kifayah. Tetapi fardu ain ini adalah setiap individu yang mana individu tadi pada tugas dia yang tertentu, khusus expectation dia. Kalau dia pemimpin wajib lah, pemimpin wajib. Dia nak kata tak, ulama wajib pada menyampaikan apa yang dia tahu lah. Dalilnya menunjukkan hukum dakwah ini wajib, firman Allah Ta'ala wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maknanya dalil ini menunjukkan surah Al-Asr ini ayat 1 hingga 3 ini, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, melainkan mereka yang beriman, beramal soleh, berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Maknanya ayat ini sebenarnya nak bagi tahu kita ni semua rugi, melainkan orang yang beriman, beramal soleh, berpesan dengan kebenaran, maknanya dengan mengajak orang buat dakwah lah, maknanya ajak orang sembah Allah, dan berpesan dengan kesabaran. Jadi dalam kita melakukan dakwah itu kena bersabar. Tetapi sebenarnya dalil yang Ustaz bawa awal tadi fardu ain tadi, iaitulah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ini dalam satu buku dipanggil buku dakwah ataupun kitab dakwah, ataupun Mustafa Masyhur pun dalam kitabnya Fikih Dakwah pun menjelaskan, iaitulah wal takum minkum itu dasar hukum menunjukkan fardu ain dan fardu kifayah. Tapi dalam ni pun boleh juga ambil surah Al-Asr ini Alright, dan yang lain, kamu adalah sebagai umat yang dilahirkan. Ni kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. You are the best. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan kepada umat manusia yang mana kerjanya apa? Menyuruh melakukan yang makruf, mencegah daripada mungkar, di samping itu kamu beriman. Jadi kalau kita ni umat yang terbaik, umat yang hebat, the best ummah, maka perlu buat kerja dakwah. Dan apa yang dia buat? Ya, ya'muruna bil ma'ruf, cegah ataupun suruh orang buat makruf, cegah orang buat mungkar, dan beriman pada Allah. Kalau dia tidak beriman, maka dia tak termasuklah you are the best. Tak termasuklah kamu umat yang terbaik. Surah Ali Imran ayat 110. Dan juga dalam surah Taubah, Allah Ta'ala menyebut innal munafiqina wal munafiqana ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Lebih kurang itulah bunyi maknanya orang munafik laki-laki, orang munafik perempuan, ya'muruna bil munkar, mereka ini menyuruh kepada yang mungkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf, tetapi cegah orang buat yang baik. Ada tak berlaku dalam masyarakat? Kita ada banyak. Ini maknanya nak tunjuknya perkataan tadi menunjukkan orang munafik perempuan ni, mereka ni sebahagian dengan sebahagian lain tu sama. Kerja mereka ni kerja yang sama. Apa dia? Cegah orang buat baik. Nampak orang buat baik je, pergi ke masjid. Apa pergi masjid ni? Dia marah orang pergi masjid. Kalau tengok orang buat baik saja, dia hati dia macam sakit saja. Kan? Dan begitu juga surah Taubah ayat 71, Allah Ta'ala sebut orang-orang beriman laki-laki, innal mu'minina wal mu'minati ba'duhum ila ba' ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang beriman laki-laki dan perempuan itu sebahagian mereka ba'duhum ala ba'. Mereka ini penolong dengan penolong yang lain. Kalau kita buat kerja dakwah, isteri kita kena buat kerja dakwah. Kalau kita isteri buat kerja dakwah, suami buat kerja dakwah, penolong saling lengkap melengkapi. Kerjanya apa? Ya'muruna bil ma'ruf. Perintahkan orang buat ma'ruf. Ma'ruf ni perkara yang baiklah. Kebaikan. Cegah orang buat kemungkaran. Ini menunjukkan kepada kita melakukan kerja-kerja dakwah. Kalau tadi munafik tadi nak sebutnya bagaimana mereka ini orang munafik juga buat kerja-kerja ataupun ciri-ciri orang munafik ni, dia ajak orang buat jahat, larang orang buat baik. Ini kan.
Semalam saya terbaca dalam satu berita kan, dia kata Tun M kata kalau pemimpin, kita kena pilih pemimpin yang taat agama. Oh kan, pemimpin yang taat itu memang betul. Pemimpin yang taat agama ni kata kecenderungan dia akan buat baik, betul. Tiba-tiba ada orang komen, Ustaz terbaca komen orang, Allah, dia komen macam-macam, padahal statement tu statement baik dah. Sepatutnya walaupun siapa pun orang tu, kalau statement ni baik, kita sokong lah statement tu je lah, kita sokong. Ini tak, dia kutuk habis-habis, statement lain tak boleh gitu. Kita kena profesional lah kan. Yang baik, baik lah. Yang tak baik, tak baik lah. Tapi kalau statement tu betul, pemimpin yang beragama lebih cenderung melakukan kebaikan, melakukan amanah, disebabkan apa? Mereka kenal tanggungjawab, responsibility. Jadi kita support lah. Janganlah kita terlalu prejudis, tak boleh. Walaupun musuh kita bercakap ataupun orang bukan Islam cakap, kalau statement tu betul, ambil lah, tak ada masalah. Islam dia tidak pernah disebabkan bukan kumpulan kita, disebab tu betul, kita tak ambil, tak betul, tak boleh. Kan sebab apa? Sebab Islam bukan bersifat asabiyah. Asabiyah ni kita menyokong, kita mengambil benda yang salah, walaupun daripada kumpulan kita, itu tak betul. Seterusnya Qurtubi mengatakan dakwah itu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, iaitulah menjadi pembeza antara golongan beriman dan golongan munafik. Maknanya kita kata nak tengok dakwah ke tidak, tengok engkau buat kerja dakwah ke tidak. Nak tengok beriman ke tidak. Maknanya kalau kita buat kerja dakwah, maka kita dianggap orang yang beriman. Kalau kita tengok hadis Nabi SAW, hendaklah orang yang menyaksikan, yakni hadir di antara kamu, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maknanya itu menunjukkan asas kepada dakwah. Nabi bersabda satu hadis, bagi tahu satu perkara, maka orang yang hadir ni kena sampaikan kepada orang tidak hadir. Sampaikan. Jadi itu asas dakwah. Jadi macam kamu hari ni dengar Ustaz punya kuliah ni, jadi kita pun ada rekaman pula, share dengan orang, share. Itu dakwah. Walaupun bukan kamu yang menyampaikan, Ustaz menyampaikan, apabila kamu share, itu maknanya perkataan sampaikan kepada yang tidak hadir, maknanya kepada orang lain. Jadi bila kita sampaikan, kita share, kita bantu, kan? Maknanya itu salah satu daripada kita telah menyampaikan dakwah. Cuma kena ingat benda-benda yang betul saja. Kalau benda salah pun kita sampaikan, kita share, tu dah tak dakwah. Dia panggil da'iyah lah. Kan? Jadi fitnah pula, tak boleh. Yang kedua, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbi wa zalika adhaiful iman. Ini hadis riwayat Muslim dan juga Imam Ahmad ya. Yang mana dalam hadis ini disebut man ra'a minkum, barang siapa yang melihat mungkaran, perkara mungkar, perkara jahat, perkara tak betul, maka hendaklah dia ubah, fal yughayyiru biyadi, ubahlah dengan tangannya. Dan jika tidak mampu, fa illam yastati', tak mampu, nak ubah dengan tangan tak boleh, Ustaz, saya ni tak ada kuasa. Tangan ni maknanya ulama hadis mengatakan dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan kepimpinan. Kalau dia sebagai pengarah CEO syarikat, maka dia buat polisi undang-undang, yang mana undang-undang tu dimasukkan dalam KPI, dimasukkan dalam SKT, dimasukkan dalam, contohnya siapa-siapa yang jaga solat berjemaah, ini KPI untuk dia naik pangkat contohnya. Kan, Ustaz, naik pangkat kalau solat berjemaah boleh ke? Menguntungkan syarikat? Boleh lah. Kalau dia tu baik, menyebabkan syarikat jadi baik, contoh. Maka ubahlah dengan tangan. Ustaz, saya tak ada kuasa, saya tak diberikan jawatan, saya tak diberikan pangkat, saya tak kuat. Maka fa'ilam syatiq babi lisani, dengan lidahmu, dengan nasihatkan orang, mak, engkau tak boleh buat macam ni. Tengok isteri tak pakai tudung, kita bercakap, pakailah tudung, kan. Jadi maksudnya kita nasihat yang baik. Kawan-kawan kita rasa tak berapa nak ikut, kita bercakap, ni tak boleh ni kita nasihatkan. Ustaz, saya nasihat pun tak boleh. Fa'ilam yastati', nasihat pun tak boleh. Penakut, rasa macam bergetar jiwa dia apabila nak nasihat itu. Rasa macam, aduh,
kerdilnya dia ada PhD, aku SPM saja, takkan nak siap orang PhD. Ataupun dia ni dato, aku datin, datin mungkin lagi kan. Dia ni dato, aku encik saja. Dia aku petani saja, takkanlah nak nasihatkan ustaz tu. Memang ustaz tu dah silap dah, dah tersesat dah kan, sembah pokok pula tu. Kan contoh ajar sesat punya Nabi Kaha punya keturunan kawan dia rupanya kan. Jadi dia memang tak mampu, fa illam yastati babi qalbi, maka hendaklah dia benci di dalam hatinya. Dia tidak ada compromise ataupun dia tidak menyokong orang yang sesat tadi. Dia benci dalam hati. Wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Jadi kalau kita tengok orang buat mungkar, kita tak boleh tegur, iman kita lemah. Penakut, pengecut, tapi masih ada iman. Banding dengan mereka yang join sekali dengan maksiat tadi. Ini yang masalah. Problematik lah. Okay. Dan seterusnya, dari segi rasionalnya, tiada dakwah mengundang banyak bencana. Jadi kalaulah satu masyarakat itu tidak ada dakwah, maka sebenarnya akan mengundang bencana. Kenapa mengundang bencana? Sebagaimana hadis Nabi SAW, yang mana kalau ada satu buah kapal, ada orang bawah, ada orang atas. Orang atas, kalau orang bawah nak air, Nabi kata, maka dia akan minta orang atas bagi ambil air. Sebab orang bawah nak ambil air. Macam mana? Jadi satu hari tu dia kata, orang bawah kata, malah nak kita ganggu orang atas. Jadi macam mana? Kita tebuk saja kapal ini kan. Jadi kalau orang atas tak nasihat orang bawah, kau jangan tebuk kapal ni. Kalau kau tebuk kapal ni, kita semua akan tenggelam. Tapi disebabkan dia tak nak, suka hati dan kau nak tebuk kau punya hal. Tenggelam orang bawah, orang atas pun tenggelam, mati semua. Sebab itu kalau tak ada dakwah, mengundang banyak bencana dan kemungkaran akan berluar-luasa. Dan Islam tidak dapat ditegakkan kepada seluruh manusia, sedangkan Islam adalah agama sebagai rahmatan lil alamin. Agama untuk semua manusia. Alright. Kita tengok sikit Jadi persoalannya, bilakah dakwah itu menjadi fardu ain? Fardu ain. Bilakah? Bila kemungkaran sudah berluar-luasa, apabila tidak ada orang lain yang berkemampuan, apabila seorang diberikan ilmu dan seorang diamanahkan sebagai pemimpin, inilah timing dia, masa dia, iaitulah fardu ain. Kan? Tengok suka hati ya dia berdua-duaan, kapal-kapalan dekat taman-taman bunga, dekat dataran Merdeka, tepi pantai kan. Dia duduk macam tu je. Dan apabila tak ada lagi orang mampu, semua orang pakai, tak tahulah mana. Ataupun dia ni ada ilmu. Ilmu apa? Adalah belajar dulu dengan Ustaz Elmi kan. Dia kata dia dengar lah satu subjek, nama dia dakwah dalam Islam. Dia ada ilmu sikit kan. Ataupun dia ni menjadi pemimpin, dia ketua kampung, ketua JKK kan. Dia ketua taman, dia ketua jadi menteri besar, dia jadi prime minister, perdana menteri, dia menjadi exco, dia menjadi wakil rakyat, dia menjadi suami. Maka wajiblah dia itu menjadi fardu ain dakwah tersebut. Right. Jadi sebenarnya dakwah ni kita nak buat apa dakwah ni? Bukan dapat duit pun. Ataupun bukan jadi kaya pun. Bahkan ramai musuh pula tu orang buat dakwah ni. Bahkan orang ramai buat fitnah pula. Macam-macam dia buat, macam-macam lah. Macam-macam yang berlaku kan. Kena fitnah, kena kata orang ni merogol, kata-kata orang ni telah berzina, kata-kata orang telah meliwat. Ini orang yang melakukan dakwah macam-macam dia buat. Gangguan seksual lah, macam-macam. Ini perlu ada ilmu supaya kita tidak terpalit dengan isu ni. Dan walaupun kita dah jaga semua, tetap ada fitnah. Memang betul. Nabi dan Rasul pun kena fitnah. Nabi dan Rasul pun kena tuduh. Nabi kita pun kena tuduh gila. Nabi, kalau kita tengok Nabi Nuh AS lagi hebat. Menyampaikan dakwah. Laila wa nahara. Malam dan siang menyampaikan dakwah. Tapi orang kata dia gila. Kenapa gila? Buat kapal atas bukit. Orang buat kapal dekat dermaga tepi pantai. Senang kapal nak berlayar. Ni buat atas bukit. Bila kapal nak berlayar? Jadi macam-macam lah kan. Jadi jangan kata itulah buat kerja dakwah, isteri jadi hantu, jadi setan, jadi macam-macam, tak ikut, anak tak menjadi orang. Itu ujian. Kan jangan kita
Jangan kita prejudis kepada orang yang menyampaikan dakwah. Sebab apa? Tujuan dakwah ni untuk kita nak mengembangkan dan membangunkan masyarakat di atas landasan yang sebenar, iaitulah sebagai khalifatullah, khalifah Allah. Apa makna khalifah ni? Maknanya sebagai pengganti pemimpin yang mana dia kena ikut peraturan siasatul dunia bih. Maknanya siasah ataupun dalam mengurus dunia dengan agama, ad-din tadi. Dia kena urus dunia ini dengan agama. Kena ikut syariat Islam lah kalau kita orang Islam. Ikut peraturan Islam lah. Ni tak apa Ustaz, suka hati saya lah. Saya nak, tak nak pakai baju, saya nak pakai baju. Saya nak, tak nak sembahyang, tu hal saya. Salah. Dia pembawa dari la ikrah fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Jawapan dia memang tak kena lah. Sebab apa la ikrah fiddin tu kita tak paksa orang kafir untuk menerima Islam sebagai adin. Tetapi orang Islam dia kena ikut peraturan lah. Boleh ke macam tu Ustaz? Boleh lah. Kalau lah contohnya, contoh Firdaus lah kan, dia bekerja dalam syarikat ABCD. Maka syarikat ABCD mensyaratkan, engkau kena datang kerja pukul 8 sampai pukul 5. Engkau kena buat begini begitu. Engkau tak boleh lambat. Engkau kena buat. Jadi kena ikut peraturan. Boleh ke Firdaus kata? Suka hati saya lah. Saya nak datang ke tak nak datang ke. Saya nak datang pukul 7 ke. Saya nak balik pukul 12 malam. Kena ikut dah peraturan tu. Kan? Tapi kalau ustaz bukan syarikat tu, suka hati ustaz bukan nak masuk syarikat, bukan nak kerja syarikat. Jadi ustaz tak ikut pun peraturan tu. Jadi begitulah Islam. Apabila kita dah masuk Islam, apabila ustaz saya tak masuk Islam, memang dah Islam. Apabila kita dah Islam, maka kita kena ikutlah peraturan dia. Apa peraturan dia? Kena ikutlah. Kau kena tutup aurat, kena tutup aurat lah. Kan? Maknanya kena ikutlah peraturan. Macam kita duduk bekerja dengan company tu, company A, B, C, D tadi, mana kena ikutlah peraturan company A, B, C, D tu. Kalau Allah Ta'ala kata kau tak boleh murtad, tak boleh murtad lah. Semua kau masuk dulu. Kan? Kita dah beritahu lah. Kalau kau masuk Islam, sebenarnya kau tak boleh murtad, kau tak boleh ni. Bersedia, saya memang bersedia gini-gini. Kena ikut. Itu memang kena ikut. Jadi kita nak ikut, maknanya kita nak membangunkan masyarakat ikut syariat Islam berdasarkan khalik kita sebagai khalifah. Dan membina masyarakat yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Kita nak kita lebih baik. Kita jadi baik. Tahun ni kita 2021 ni kita baik dah. Kita nak lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Kita nak lebih berakhlak lagi. Kita nak lebih lagi hebat. Dan memimpin manusia untuk mencapai al-falah. Mana mencapai kejayaan. Kejayaan mana ni? Ustaz, saya nak kejayaan tahun ni dapat gaji 20,000 sebulan. Bukan. Kejayaan al-falah di akhirat nanti. Berjumpa dengan Allah, dapat masuk syurga. Dapat jumpa Nabi. As-sa'adah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita bahagia atas dunia sementara. Akhirat itu yang kekal selamanya. Maknanya dunia ni kita kata wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah kurniaan Allah Ta'ala untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia. Dunia ni jangan lupa je. Kan? Maksudnya kita tanam padi, rumput tu tumbuh-tumbuh je. Dia datang sendiri je. Kalau kita menyampaikan dakwah Islam, rumah pun kita akan beli, kereta pun kita akan beli, makan pun kita akan makan. Sama je. Tapi kalau kita tanam rumput, padi tak tumbuh-tumbuh. Dunia kalau kita cari, akhirat dia tak akan datang. Akhirat tu yang perlu dicari. Maknanya kita nak mencapai al-falah, berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan sa'adah warahmah. Alright. Jadi apa sebenarnya matlamat dakwah? Dakwah-dakwah kita buat ni dah buat apa sebenarnya? Apa hal ni? Antara matlamat dakwah ni iaitu menjaga maqasid syariah. Ni maqasid syariah ni disebut dalam Tawad Islam, Tawad Asia pun ada disebut. Dan maqasid syariah ni terlalu luas perbahasannya. Iaitulah yang pertama, hifzuddin, memelihara agama. Jadi dakwah-dakwah kita buat ni supaya agama Islam terpelihara dan terus berkembang sehingga seluruh manusia ini menjadikan Islam sebagai adin, Islam sebagai cara hidup. Kalau kita tengok dalam masyarakat Mozarab di Spain, di Spanyol, mereka mungkin tidak masuk Islam, tetapi mereka mengambil peraturan dan undang-undang Islam sebagai cara hidup mereka. Sebab apa? Undang-undang Islam itu adil, lengkap, tidak menindas, tidak ada unsur gharar, ketidakpastian. Jadi mereka jadikan peraturan hidup Islam itu sebagai salah satu. Jadi
Kita buat dakwah ni supaya agama Islam terpelihara. Jangan ada orang memperkotak-katik, memfitnah Islam. Ni apabila agama kita tidak pelihara, apabila berlaku murtad, Islam tak bagi orang Islam murtad. Sebab apa? Apabila dia murtad, dia buat onar, dia buat fitnah. So ada satu dengar paderi, dia ni orang Melayu, budak sekolah agama, cakap bahasa Arab boleh, dia boleh dia boleh membaca Quran dengan baik. Sekarang ni jadi padri besar dekat Malaysia ni. Jadi bila dia fitnah macam-macam, dia sebut malam tergeluku ni orang Islam percaya malaikat akan turun, tengok rumah mana yang tak ada lampu, malaikat tak jadi nak turun sebab malaikat tak nampak. Dia macam-macam lah dia sebut dalam tu Tak dengar ceramah dalam gereja tu kan. Jadi maksudnya kat sini, ini Islam perlu untuk buat dakwah ni supaya apa? Agama tidak dicaci maki seperti itu, difitnah seperti itu. Tak boleh Jadi perlu pelihara agama. Dakwah ni kita nak pelihara agama. Jangan ada orang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kalau undang-undang Islam lah hina Nabi ni tak boleh lah Nabi ni absolute lah dalam Islam kan. Memang totally tak ada salah sebagainya kan. Jadi kena. Yang kedua, melihara akal. Dakwah kita buat ni jangan sewenang-wenangnya orang hidup ganja, hisap ganja, hidup taik lembu kan. Ataupun minum arak menyebabkan kepala dia 3 suku, tak betul. Maknanya dakwah yang kita nak buat ni supaya akal kita ini dalam keadaan benar, betul dalam kita kata radar yang sebenar Dan dakwah kita buat supaya memelihara nyawa. Macam hari ni, kes COVID hari ni, kerajaan terpaksa buat darurat supaya tak ada orang nak membising pasal kepimpinan, bergaduh, siapa pula nak jadi PM apa semua. Tak ada. Maksudnya kita nak yang priority utama hari ni, maka hendaklah menjaga nyawa itu sebab apabila macam kita buat analisa, dapatan analisa daripada penganalisis politik baru ni, kes kita ni meningkat disebabkan apabila berlakunya pilihan raya kecil negeri Sabah contoh kan. Ramai orang datang dan mereka balik ke Semenanjung ini, akhirnya merebak dan terus merebak dengan ganasnya sampai kes 3,000-4,000 hari ini. Maknanya pelihara nyawa itu ada prioriti utama. Maka tawakuf dulu, berhenti dulu dalam bab kita membicarakan soal kepimpinan. Pimpinan sedia ada, biar bertangguh dulu. Kita gantung sementara sebab kita nak pelihara agama nyawa kita ini supaya jangan terus rakyat kita ini teruk ataupun mati disebabkan kerakusan mereka untuk memilih kepimpinan. Maknanya kita dakwah kita buat. Jadi buatlah darurat sebab nak pelihara nyawa. Dan seterusnya memelihara harta. Dakwah kita buat ni jangan ada orang mencuri, merampak, menipu. Ini banyak kes tipuan. Ustaz pun dapat call. Dia kata dia ni daripada ni bagi tahu ini. Dia tahu kita ada satu masalah, dia dah detect mungkin ada tadi baru sebagainya, dia bagi tahu kawat tak bayar begini. Dia ugut. Ni harta ni. Islam mengiktiraf harta seseorang dan kena bayar zakat. Maka siapa yang ambil harta orang cara batil, mereka ini dikenakan hukuman. Dan juga begitu juga memelihara keturunan dan kemuliaan insan. Mana dakwah kita buat ni, tutuplah aurat, jangan dedahkan aurat, contoh kan. Supaya apa? Tak ada kes-kes yang mana berlaku perzinahan. Menutup aurat dengan sempurna. Kadang-kadang kita tutup urat saja. Tapi tangan, lengan, kaki semua tunjuk tak pakai stokin kan. Kadang-kadang nipis. Ini semua ini adalah matlamat dakwah. Siapa yang kena buat ni? Ini wajib kepada pemerintah. Maknanya pemerintah kena ambil cara lah pasal ni. Panggil maqasid syariah. Jadi matlamat ni itu kita nak pelihara agama, akal, nyawa, harta dan keturunan. Semua ini adalah dia punya package dia. Jadi kita dah tahu matlamat. Jadi apakah rukun dakwah itu? Rukun dakwah. Yang pertama rukun dakwah ini yang kita nak tengok adalah da'i. Da'i ni siapa? Da'i ni orang yang menyampaikan dakwah. Itu da'i. Asal pada perkataan fa'ala fa'al. Fa'il. Fa'alal. Mana pelaku dakwah. Orang yang menyampaikan dakwah. Siapa orang yang menyampaikan dakwah ini? Orang menyampaikan dakwah ini kita kata, kita sebut tadi fardu ain setiap orang. Ada yang khusus, ada yang bersifat dengan sifat kita kata sifat yang
umum. Pendakwah dia, apa syarat dia? Pertama ada ilmu. Benda yang kita nak sampaikan mestilah kita belajar. Kan kalau ustaz memang bidang dakwah lah. Memang bidang dakwah, degree dalam bidang usuluddin dakwah, master dalam bidang dakwah dan kepimpinan, PhD dalam dakwah dan kepimpinan. Jadi maksudnya ada kolerasi lah. Ustaz, saya bukan bidang dakwah, saya bidang usuluddin, di master usuluddin, PhD usuluddin. Tetap maknanya ada ilmu je, pernah juga belajar tentang dakwah. Ustaz, saya ni ambil accounting. Tetap juga macam anda semua ni kan, bukan bidang HR contohnya, ambil HR contohnya, maknanya human resource ataupun admin contohnya kan, tapi belajar subjek dakwah secara sebentar lalu, mana ada ilmu lah. Dia tahu juga apakah matlamat dakwah, ustaz pun dah terang kan, dia ambil subjek pengajian Islam, maka dia ada ilmu tu maknanya dia kena ada ilmu lah, ilmu Islam, dia tahu sedikit lah tentang sembahyang, puasa, zakat. Takkanlah apabila tengok orang tak sembahyang, tak ada nasihat, suka hati dia lah, ustaz, kubur lain. Memanglah kubur lain. Dan juga dia tahu sedikit ilmu tentang metodologi dakwah, metod dakwah. Metod yang mana Islam menyebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dalam kau mengajak manusia dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan juga mengajak dengan nasihat yang baik. Wajadiluhum billati ahsan, dan juga engkau ni buatlah berdebat secara baik. Contoh kan, dia adalah sedikit ilmu dan beriman dan bertakwa. Maknanya dai ni kena beriman lah. Mana boleh dai tidak beriman, kafir pula dia, tak boleh. Dai mesti beriman dan kena bertakwa. Takwa ni maknanya dia patuh apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Itu maknanya takwa, dan kena sabar lah. Mana boleh dai tak sabar. Dia larang orang buat jahat, tiba-tiba orang tu tak buat, dia marah orang tu. Maksudnya sabarlah. Melainkan pemimpin dia ada peraturan. Kalau kau tak buat, kau ada hukuman. Tu standard lah. Kan? Maknanya kena sabar untuk menyampaikan dakwah. Ustaz, boleh tak kita buat dakwah ni tetapi kita memaksa orang lain kan? Tengok paksaan tu macam mana. Kalau dia isteri kita kena paksa lah isteri. Kan takkan dia dah aurat tu keluar, kita pun yang kena bagi arahan lah. Tak boleh cakap lah elok, maknanya tak boleh lah kau dia dah kat aurat, berdosa apa semua, cerita lah. Jadi maknanya kita bagi ketegasan, penegasan kat sini. Kan penegasan bukan bermakna kita kena guna kekerasan, haram, tak boleh guna kekerasan. Maknanya dalam erti kata mendidik, tengoklah, sabar, berdoa lah. Berdoa perlu ada. Yang kedua dipanggil mad'u. Mad'u ini kita kata sasaran dakwah. Kan sasaran dakwah. Apa sasaran dakwah ni? Iaitulah terdiri daripada golongan al-malak, golongan elit selalu menentang. Sebabnya apa? Golongan elit ni al-malak ini ataupun raja ataupun pembesar ataupun pemimpin. Sebab banyakkan mereka ini orang yang dah ada kuasa, ada pangkat, ada jawatan, lepas tu ada cinta kemewahan, dan kerana mereka tak tahu kadang-kadang, kerana mereka takbur, aku dah ada semua, kenapa aku perlu buat ni? Contoh kan. Jadi ini sasaran kita golongan elit. Maknanya golongan-golongan yang memang mereka ni orang hebat, datuk-datuk, tan sri. Ustaz ada jumpa juga orang dia hebat lah, tapi baca Quran pun tak pandai, ada juga. Ini kita nak kena dakwah ni dalam aspek baca Quran kepada mereka. Kan? Golongan-golongan awam yang menentang kerana apa? Kerana mereka jahil, tak tahu. Dia orang biasa petani je. Kenapa kami kena? Dia persoalkan. Takut dan juga pujukan macam-macam lah. Kan? Sebenarnya pada sasaran dakwah ni ulama ada kupas, ada 3. Pertama orang Islam. Orang Islam itu sasaran dakwah kita. Kedua orang munafik. Orang yang pura-pura Islam tapi dia tak Islam. Yang ketiga, sasaran dakwah itu adalah orang kafir. Orang kafir. Jadi sasaran dakwah itu ada 3 sebenarnya. Orang Islam, orang kafir, orang munafik. Kenapa orang kafir? Orang kafir memang itu tujuan dakwah. Kan? Kalau kita nak ajak orang Islam insya-Allah tak ada masalah. Kan? Tapi Nabi mengajak asalnya Nabi seorang je Islam. Ajak isteri, keluarga, adik-beradik, barulah masyarakat seterusnya. Kan? Yang kedua orang munafik. Orang munafik ni dia kita nampak tapi kita nak betulkan dia. Kalau orang Islam kita nak islahkan dia, kita nak baikkan dia. Mungkin dia yang wajib-wajib dia buat, yang sunat-sunat tak buat. Maka kita nak
ajak orang yang Islam ini agar upgrade dia punya ibadat, tambah lagi ibadat dia. Begitu Kalau kita tengok yang tadi, yang pertama tadi, iaitulah tentang dai tadi. Dai ni boleh jadi kita boleh klasifikasikan dia mungkin jantina, laki dan perempuan, ada sasaran berbeza. Yang kedua, kita boleh klasifikasikan dia sebagai dalam aspek pekerjaan, guru, maka mad'u dia adalah anak murid. Kalau ahli politik, mad'u dia adalah rakyat. Kalau dia pemimpin, maka dia punya mad'u dia adalah rakyat, begitu Kalau dia ni berdasarkan profession dia pekerjaan, pekerjaan, mana dia bos, mana staff dia itulah mad'u dia. Maknanya berdasarkan begitulah. Kalau tengok orang kampung ni pula, ketua kampung sebagainya lah. Ini kita kata pelaku dakwah. Pelaku dakwah ni ada di mana-mana. Dalam satu company biasanya ada. Allah Ta'ala ada jadikan dekat company tu ada orang melakukan dakwah. Kalau duduk di dalam ahli politik tentu ada orang melakukan dakwah. Kalau dalam rumah tangga biasa ada orang yang melakukan dakwah. Kalau tak ada itu memang rosak punakana jadi Dan yang ketiga rukun dakwah iaitulah dengan metod dakwah, iaitulah ataupun kita kata kaedah dakwah. Yang mana kaedah dakwah ni bil hikmah. Allah Ta'ala menyebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah ajadilhum billati hiya ahsan. Hendaklah kamu menyeru manusia itu kepada jalan Allah dengan cara hikmah kebijaksanaan. Maknanya hikmah kebijaksanaan para mufassir dalam membahaskan ayat surah An-Nahl ayat 125 ini iaitulah bil Quran. Kenapa Ustaz pula sebut kata bil Quran? Pernah dengar baca surah Yasin? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang bijaksana. Maknanya Quran itu bijaksana. Maknanya perkataan bijaksana sini iaitulah Al-Quran. Al-Quran. Jadi mana para mufassir, Al-Qurtubi, Zamakhsyari, kebanyakan ahli tafsir mengatakan ajaklah manusia ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara hikmah itu dengan bijaksana. Maknanya apa-apa yang Quran mention pasal apa juga. Contohnya Quran sebut tadi ayat Quran yang lain Allah Ta'ala kata azaniyatu wazani fajlidu minhuma kulla minhuma jildatan mi'atar jaldah. Azaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'atar jaldah. Maknanya penzina perempuan, penzina laki-laki yang sabit kesalahan mereka itu berzina, hendaklah mereka itu disebat 100 kali surah An-Nur ayat 2 kan. Ayat ini menunjukkan hukuman kepada orang yang melakukan zina yang belum kahwin. Contohnya, makwa, berpacaran, telanjur berzina. Maka dibawa kepada kerajaan, kepada hakim. Hakim telah buat keputusan, dia pun mengaku dia telah melakukan zina. Maka dia disebat 100 kali. Sebab 100 kali itu adalah hikmah. Mana-mana orang mengatakan apa ni Islam, tak ada hikmah langsung. Kawan tu dah berzina, biar je lah, buat pun kau nak sebat. Maknanya dia kata kepada kerajaan Islam yang buat undang-undang tersebut. Maka orang ini boleh jatuh, telah mempelikakan Islam boleh jatuh, terbatal iman dia. Sebab apa? Hikmah di sini, iaitulah orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, Islam letak undang-undang padanya, maka itulah hikmah. Jangan pula dengar student ustaz lepas ni, oh Islam ni ganas, kenapa? Mencuri potong tangan. Itu bukannya ustaz, ulama yang kata. Itu Allah Ta'ala yang menyebut. Kan? Maknanya Allah Ta'ala as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Kan? Maknanya pencuri laki-laki, pencuri perempuan, kalau sabit kesalahan dia mencuri, ada had dia, nilai mencuri itu ada nilai dia, maka hendaklah dipotong tangan kanannya. Potong tangan lah, ada potong tangan. Maka kalau orang kata apa ni Islam, tak ada hikmah langsung potong tangan, itu hikmah. Itulah dakwah.
Kalaulah kita melaksanakan syariat Islam, undang-undang hudud, kisas kita laksanakan, yang kita sebut matlamat tadi matlamat daripada dakwah itu, maka itulah hikmah. Sebab apa? Para mufassir mengatakan hikmah itu bil Quran, melaksanakan undang-undang daripada Al-Quran, itulah hikmah. Itu yang kedua, hikmah ni dia tahu sasaran dia. Tahu sasaran dia tahu. Tahu sasaran dia macam mana? Maksud dia sebelum nak berdakwah orang asli, dia tahu, aku ni bercakap dengan orang asli. Label orang asli macam mana? Label ni orang biasa. Ada juga orang asli label PhD, master, label pemimpin, ada juga. Ada cara lain pula. Tahu sasaran. Dan dia dengan cara yang label tu lah. Dan ada bukti-bukti. Dia menyampaikan dakwah, dia datang evidence, bukti segala macam lah. Itu maknanya bil hikmah, method bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Nasihat yang baik ni kalau mufassir kata bis sunnah, ikut Nabi. Ikut syariat Nabi. Apa yang Nabi kata? Sama ada perkataan, perbuatan ataupun diamnya Nabi, itu adalah nasihat yang baik. Jadi jangan kata apa ni entah ni, tak pandai langsung nasihat. Kan tengoklah Nabi buat macam mana. Tengoklah Nabi cakap macam mana. Tengoklah Nabi diam macam mana. Maknanya tengok nasihat yang baik ni, bahasa yang sesuai, kena ikhlas, pendakwa bukan menghukum. Semua tu boleh dakwah. Jangan kita hanya mengatakan inilah saja dakwah, bercakap macam pijak semua tak mati. Bukan. Apabila orang tu bertegas dalam bab dakwah sebut, bagaikan menjalak anjing, anjing menyalak bukit. Atau itu tak berdakwah, itu tak ada hikmah. Itu hikmah lah tu. Kan kadang-kadang ada manusia ni tersebut dakwah ni tak boleh tegas. Apa ni ustaz tu? Sikit-sikit hukum. Hukum tu pun dakwah. Kan, tapi sebabkan kita ini asyik nak komplain saja, kita tak nampak dakwah yang begitu luas. Dakwah terlalu luas. Macam-macam kaedah cara. Janganlah kita menghukum terus. Kalau orang tu keluarkan hukum-hukum, itulah dakwah. Maka masyarakat lah, engkau dijatuhkan hukuman mandatory 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itulah dakwah. Jangan kita kata dakwah ni mesti cakap je lemah lembut. Dah makan belum? Hari ni macam mana? Sihat ke tidak? Itu pun dakwah juga. Tapi tengoklah kau bercakap dengan siapa? Kau bercakap dengan anak ke? Kau bercakap dengan isteri ke? Kau bercakap dengan siapa? Maknanya jangan kita sebut dakwah ni mesti bercakap lemah lembut, kan? Dia ni telah mencuri, kita bercakap keadaan. Tengok label macam mana. Nasihat yang baik tu kena ikut Nabi, sunnah Nabi. Tengok apa yang Nabi buat. Bahkan Nabi pernah merah padam muka Nabi. Ketika mana para sahabat minta pada Nabi, ya Rasulullah, engkau kan Nabi, engkau kan Rasul. Kenapa lah engkau tak minta je doa Allah Ta'ala, kan senang. Kenapa perlu kita susah payah? Nabi kata, umat-umat dulu digergaji, dia belah dua. Maknanya Nabi marah lah. Kenapa engkau ni belum lagi buat benda, tiba-tiba engkau dah minta. Maknanya ini maksudnya, jangan kita tengok. Kadang-kadang orang hanya ambil satu view saja, tak boleh. Kita kena belajar Syama'il Muhammadiyah. Imam Tirmizi sebut panjang lebar tentang pribadi Nabi. Ini saya nasihatkan, kalau semua orang dalam ni nak nasihat yang baik ni, kena belajar Syama'il Muhammadiyah. Jadi Syama'il Muhammadiyah ni jangan belajar seorang tu guru. Dengar 2-3 orang tuk guru yang berbeza dalam membahaskan Syama'il Muhammadiyah. Barulah kita boleh membezakan yang benar-benar ataupun yang salah. Kalau kita ni seorang kita dengar, kamu dengar ustaz je, memang sesat lah kamu. Kan, dengarlah banyak orang yang membahaskan tentang dakwah. Sebab tu pada 2 hari lepas ustaz suruh kamu dengar kan ustaz-ustaz lain yang membahaskan tentang dakwah, supaya kamu dapat apakah sebenarnya dakwah itu sendiri. Mungkin daripada ustaz memang pure dalam bidang dakwah lah, kan. Jadi lain. Orang yang dalam bidang usuluddin dia membahaskan dakwah, dia lain. Orang bidang syariah membahaskan dakwah, dia lain. Orang dalam bidang tasawuf membahaskan dakwah lain. Orang dalam politik membahaskan dakwah, dia lain. Orang dalam bidang memang terjerumus secara langsung, dia bina frontliner, dia memang masuk hutan, masuk kampung, kawasan orang asli menyampaikan dakwah macam Ustaz Firdaus Wong, Ustaz macam Bro Syakiri sebagainya. Dia lain sebab dia memang duduk dalam lapangan dakwah sebenar, dia nampak apakah problematik sebenar. Ustaz secara theoretical konsep boleh lah, tapi Ustaz pun pernah ikut masuk orang asli, pergi ke kawasan-kawasan orang asli, pernah jugalah dan nampak the real situation, apakah problematiknya pun ada.
Dia lain lah. Jadi sebenarnya kita kena luaskan radar kita supaya kita tak hanya kata kita sajalah yang menyampaikan dakwah. Salah lah bang, kita saja. Yang ketiga, metod dakwah ini dengan kita berjidal ataupun berdebat dengan cara yang baik. Berdebat profesional, kan? Jangan berdebat angkat kursi meja baling, cair rambut, jangan. Maknanya datangkan hujah yang nyata. Ini memang betul lah, memang betul. Jauhkan kekasaran. Dalam kita berhujah, janganlah kasar. Elakkan pertengkaran. Tengoklah titik pertemuan kita kat mana, titik persamaan kita kat mana, titik perbezaan kita kat mana. Tidak menggunakan kata yang kesat, maki hamun, lahabau, kan? Maknanya tengoklah. Tapi ada orang guna kata kesat tu, satu negeri guna kata kesat tu lahabau ke apa, itu tak ada masalah. Dia sebut perkataan bodoh digunakan, ada satu negeri tu guna bodoh, dia tak ada masalah. Tapi kita dengar tu kasarnya ni, jangan kita mengumpat pula ataupun kita mengatakan pula. Itu memang masyarakat begitu cara bercakapnya. Begitu. Jangan kita letak diri kita. Kan? Ni tidak, kita pukul rata je semua kan. Apabila kasar je dia anggap tidak hikmah, jangan. Kadang-kadang kasar itulah hikmah. Bukan kasar je, kita perangi mereka itulah hikmah. Contoh Abu Bakar As-Siddiq, ketika mana golongan yang tidak mau membayar zakat, Abu Bakar angkat senjata perangi mereka. Itulah hikmah. Ada kalanya tak guna perang pun, cakap nasihat je, itulah hikmah. Kan? Jadi dalam bab berjidal pun macam tu. Dalam bab berbahas pun kena tengok. Janganlah guna bahasa-bahasa, sesuaikanlah. Dan seterusnya dakwah bilhal, dakwah dengan keadaan ataupun tingkah laku ataupun leadership by example, kepimpinan melalui teladan. Inilah dakwah, best of dakwah lah, kepimpinan melalui teladan. Ini pelaku pendakwah sangat besar. Saya tengok ustaz, dia pakai seluar pendek kan. Ustaz, seorang ustaz ceramah pakai seluar pendek kan, problematik orang pandang apalah ustaz ni. Kan, walaupun ustaz tu mungkin mazhab dia mazhab lain lah kot, tak tahulah mereka yang janggal pendengar kan. Dia kata tak ada masalah ni. Ataupun ustaz pakai singlet saja pergi pasar malam. Ustaz dah tak ada baju ke? Pakai baju. Kan contoh kan. Maknanya tengoklah. Ataupun ustaz rambut panjang rockers kan. Tak tahu urus dengan baik. Tapi kalau budaya tu memang betul. Semua ustaz-ustaz mesti rambut panjang. Tak ada masalah. Ini saya kata dakwah bilhal ni memang dia berdakwah nak pergi ke mana? Kumpulan kelab-kelab malam. Takkanlah nak pakai jubah masuk dalam tu. Mestilah sesuai dengan gaya kelab malamnya. Dia nak menyampaikan dakwah kat kelab malam. Ustaz kalau macam tu minum arak sekali, tu dah salah kau. Apa hal? Kan? Maknanya kena betulkan lah. Jagalah prinsip. Kau nak berdakwah kelab malam dengan keadaan sesuai. Lepas tu kau nak ambil sekali pula arak, itu dah tak betul. Kan? Maknanya kena sesuaikan lah. Maknanya dakwah lah. Ada kadang-kadang kita dengar ustaz menyampaikan dakwah dengan gaya-gaya tersendiri. Dia menyampaikan dakwah sebagai pengarah filem. Okay, tak ada masalah. Bilhal lah ini situasi. Menyampaikan dakwah dalam bidang education. Dia buat polisi-polisi dalam pendidikan. Kan? Dia buat silibus-silibus tentang dakwah. Okey, tak ada masalah. Dia sampaikan dakwah dalam bidang nasyid. Okey, itu dakwah bilhal. Sampaikan dakwah dalam mengubah polisi kerajaan. Dia sebagai Prime Minister, Perdana Menteri. Dia sebagai Ketua Agung. Dia sebagai siapa saja. Mana kapasiti. Dia sebagai CEO syarikat. Dia pun masukkan dakwah. Okey, tak ada masalah. Itu dakwah yang hebat. Siapa nak naik pangkat mesti solat berjemaah selama 40 hari dekat rumah, contoh. Masukkan KPI, silibus SKT sebagainya tentang dakwah Islam. Dia wujudkan contohnya sebagai CEO syarikat, ada kuliah bulanan dekat tempat office dia, tu bagus. Kan kita kat rumah ada setiap minggu baca Yasin malam Jumaat, tak ada masalah. Tiba-tiba kita kata apa benda masa baca Yasin malam Jumaat dia haram, tak ada Nabi tak pernah buat. Kau bengong ke apa? Mesti baik orang tu baca Quran. Ni tidak, kau mau pelekehkan pula berapa ramai orang kat luar sana. Ini sangat penting. Ni ustaz cakap kasar-kasar. Aku ni mengajar lah, kau takkan tak faham. Mengajar ni kena tengok situasi lah. Kan, berapa ramai kita belajar dulu. Ustaz-ustaz rotan kita kan letak sampai besar ibu kaki. Itu semua mengajar, mendidik. Kita tengok macam mana Imam Syafi'i dibentuk, didesain. Kena angkat air sebagainya. Ulama-ulama dulu macam mana mak bapak mereka mendidik mereka lagi hebat. Ini kan dalam
dalam keadaan mendidik, mengajar dia tidak sama. Kita tengok seorang Tuan Guru Syekh yang hebat, yang besar terkenal, ketika mana dia mengajar dalam kuliah dia tengok ada orang pegang handphone. Tak tahu orang pegang handphone tu apa kan. Dia anggap orang ni kurang hajar dengan Tok Guru. Kan? Maksudnya dalam kita mengajar ni dia lain hal lah. Ini bukannya memanglah berdakwah ni, tetapi ini kan mengajar. Kita memberi perilaku. Satu hari seorang imam besar, dia kata, imam ni kata, engkau jangan ikut nama orang ni, sebut nama satu. Ini adalah sesat, ini sesat. Bangun seorang murid. Tuan Guru, saya tengok Tuan Guru ni telah mengumpat. Ni mengajar ke dia mengata orang ni sesat-sesat. Dia kata, kalau aku tak sebut nama orang tu, macam mana aku ni? Engkau orang nak kenal orang sesat tak sesat, kau ikut semua. Jadi mengajar di lain. Jangan samakan. Kadang-kadang kita dengar perlu pendakwa tu dia mengajar. Pendakwa tu dia mengajar. Dia tak sama. Dia tengah mengajar dia punya anak murid dia. Kan lain tu. Ni kena faham kadang-kadang orang tak faham. Dia pukul rata dia. Pendakwa mengajar, dia anggap pendakwa. Dia tak ada hikmah. Tak boleh. Kena tengok lah bang. Itu kena faham situasi dia. Seterusnya rukun dakwah juga dipanggil media dakwah. Media dakwah ni apakah alat digunakan untuk menyampaikan dakwah? Ustaz, kita gunakan lisan. Alright, lisan di mulut. Gunakan lisan di mulut, kita bercakap, kita nasihat. Bercakap ni, jangan kita bercakap mesti kasar dengan bercakap, jangan bercakap. Apa khabar? Ini tak? Bagaimana Allah Ta'ala mengarahkan Fir'aun bercakap? Mengarahkan Fir'aun. Mengarahkan Nabi Musa bercakap dengan Fir'aun qaulal layyinan, dengan kata-kata yang lemah lembut. Ni pun cakap dengan Fir'aun. Cakap lemah lembut lah, macam kita nak jumpa dengan Prime Minister lah ataupun Agung. Cakap lemah lembut lah. Kita nasihat. Nasihat yang baik, elok kan. Maksudnya dengan lisan kita. Lisan kita ni macam mana? Maknanya lidah kita ni alat yang kita boleh sampaikan guna lisan. Nasihat ni dalam ni rakam ni nasihat ni. Maksudnya dalam lisan. Ada tulisan. Ini tulisan dalam tangan, WhatsApp, Instagram, macam-macam kan. Kalau lisan ni dalam YouTube, dalam radio, dalam TV, dalam drama, itu semua lisan-lisan disampaikan dalam tulisan. Dalam tulisan ni maksudnya kita sampaikan dalam kita menulis apa semua tu lah. Maksudnya kita gunakan arahan-arahan. Saya menurut arahan, tulis dalam tu. Tanda tangan, CEO punya. Media masa ni yang sekarang ni, current, the latest. Media dakwah yang ada hari ni, kita guna Instagram, WhatsApp, Twitter, semua tu lah. Ini media-media dakwah. Media dakwah ni termasuklah TV, rancangan, radio, internet, streaming, live. Macam hari ni kita tak buat live lah, kita buat rakaman. Maknanya rakaman lah. Student Ustaz. Jadi lepas ni student-student lain boleh rujuk. Macam kamu boleh rujuk balik. Ini semua media dakwah yang diguna pakai. Alright. Bagikan masa anda kepada dua, iaitu masa untuk anda lakukan apa yang mesti anda lakukan dan masa untuk melakukan apa yang anda ingin lakukan. Maknanya pertama wajib, yang kedua adalah kita punya pilihan. Wajib contohnya anda student PhD, maka anda kena wajib jadualkan jadual yang bila yang anda kena buat ni, timing ni. Kalau pukul 10 sampai pukul 12, itulah time PhD. Janganlah masa tu buka WhatsApp. Janganlah masa tu kita sembang-sembang. Janganlah masa tu kita buat. Maknanya kena tengok. Maknanya wajib itu wajib. Ini tidak. Masa time pukul 10 sampai pukul 12 dah. Kejap datang WhatsApp. Apa khabar? Dah lama tak jumpa. Buat apa itu? Kena layan juga. Tak payah. Ada orang call pukul 8 sampai pukul 12. Jangan angkat. Buang handphone dulu masuk dalam bakul. Ini contoh. Maknanya masa yang wajib yang mesti kita lakukan. Itulah. Ni tidak. Kita banyak terpengaruh. Buka WhatsApp sekejap. Ada bunyi kan. Lepas tu tengok pula. Maknanya kena tengok. Begitu juga. Kita dah ada masa yang ingin. Okey, hari ni aku nak buat ini. Yang kedua buat ini. Ketiga buat ini. Keempat buat ini. Itu kena tengok. Priority dia. Mana first priority yang utama yang kita buat. Ini kena buat ni. Ni anak kalau tak masuk Google Classroom ni memang itu priority. Kena pergilah sekejap tengok kan. Begitu juga student. Student dia ada masa jangka dia. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tiba-tiba kau aku nak buat degree 4 tahun lah. Memang degree 4 tahun. Okey, aku nak buat double lah 8 tahun. Kau ni apa? Full time ke? Part time? Maknanya kena tengok. Begitulah kerja dakwah kita ni. Dakwah ni dia ada timing dia.
Bukan sepanjang masa daripada pagi, bangun pagi sampai tidur. Bila pula kau nak bekerjanya bila? Ada masa dia lah bang. Bila nak buat, bila tak nak buat. Ini kena penting ni supaya kita dapat prioriti. Jadi macam mana kita nak merancang semua perkara tadi? Ambil sekertas A4. Kita pun tulis minggu ini. Minggu kita nak biasa nak buat daripada Ahad sampai Sabtu pun boleh. Senin sampai Ahad pun boleh. Buatlah. Yang paling penting, kita kotakkan yang penting. Apa dia? Aku kena buat thesis. Aku kena buat. Ini kerja-kerja yang melibatkan kerja kalau kita sebagai student lah. Assignment. Kerja peribadi. Solat berjemaah. Okay. Baca Quran hari ni 1 juzuk. Contohnya kan. Kita kena ada selawat pada Nabi, alright. Kita ada zikir, subhanallah, alhamdulillah, akbar, okay, clear. Kita senaraikan tu. Mana ada program harian, mana kat sini. Ada tak masuk dalam kotak tu dakwah yang kita buat? Hari ni aku dah hantar ke belum dalam FB satu hantaran tentang peringatan-peringatan, reminder untuk diri sendiri. Kita ada lah. Kerja untuk rumah, kerja untuk kerja, macam-macam lah pembagian. Jadi dalam tu kita tik. Akhirnya nanti hujung minggu kita tik. Alright, ini kita buat, ini kita buat. Ini kita tak buat lah, kenapa miss-nya. Jadi dekat situ barulah kita boleh bahagikan masa dengan pantas dan maksimanya. Ini sangat penting Alright, seterusnya kesimpulannya apa? Kesimpulannya dakwah ini adalah satu pekerjaan yang paling mulia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Satu kala terlebih baik perkataan melainkan mengajak menyeru dakwah kepada Allah. Yang kedua, dakwah ini matlamatnya adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala dan dapat kita memelihara maqasid syariah yang kita sebut hifzuddin, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga akal fikiran, menjaga kemuliaan insan. Dan ada rukun dakwah, iaitu ada da'i, orang yang menyampaikan dakwah, ada mad'u, orang yang disampaikan dakwah kepadanya, ada metod dakwah bil hikmah mau'izatil hasanah wajadiluhum billati ahsan, dengan hikmahnya, dengan nasihatnya, dengan berdebatnya, dengan dakwah bil halnya. Ada wasilah dakwah, alat dakwah, guna lisannya, guna cakapnya, guna media masanya, dan juga ada asar ataupun kesan daripada dakwah. Yang mana Allah Ta'ala tak tanya dakwah kita berkesan atau cuma apakah engkau menyampaikan ataupun tidak. Wallahualam, itu saja daripada Ustaz pada hari ini. Baik itu daripada Allah yang mati kelemahan sendiri. Minta maaf bicara terkasar bahasa. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Alright, rakaman tu stopkan video. Daus? Daus? Alright, orang lain macam mana? Alia. Firdaus? Ya Ustaz. Sorry Ustaz, saya pergi toilet ni. Alright, off kan?